warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mawaddah. Hari ini kami ingin membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu peranan, pemikiran dan cabaran yang dihadapi oleh Dr. Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama yang diberi Azrin Arifah binti Azlan. Nama yang diberi Amir Mumin bin Khairul Azlan. Nama yang diberi Irina Syamil binti Samsuddin. Perkenalan sudah. Izinkan saya memberitahu serba sedikit tentang Dr. Asma Haji Omar. Dr. Asma Haji Omar dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah, Malaysia. Beliau merupakan seorang tokoh linguistik yang disegani dan telah memberi sumbangan besar dalam bidang bahasa Melayu serta linguistik di peringkat nasional dan antarabangsa. Dr. Asma mendapat pendidikan awal di Sekolah Inggeris di Alor-Setar sebelum melanjutkan pengajian ke Universiti Melaya, di mana beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Melayu. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran ke luar negara, meraih ijazah sarjana dalam bidang bahasa dan linguistik dari University of London dan ijazah kedoktoran PhD dalam bidang linguistik di University London pada 1973. Sepanjang kejayaannya, Dr. Asma pernah berkhidmat sebagai pensyarah dan seterusnya menjadi profesor di Jabatan Linguistik Universiti Melaya, di mana beliau juga menjadi pengasas jabatan tersebut. Selain itu, beliau aktif dalam kajian dan penulisan mengenai bahasa Melayu, dialek serta bahasa-bahasa pribumi di Malaysia. Sumbangannya terhadap pengembangan dan pemeliharaan bahasa Melayu menjadikan beliau sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam perancangan bahasa di Malaysia. Maka itu sahajalah latar belakang yang saya beritahu kepada anda. Sekarang saya buka kepada rakan saya untuk membincangkan tentang peranan yang dihadapi oleh Dr. Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Mari kita kupaskan peranan Dr. Asma Haji Omar. Peranan beliau sebagai seorang sarjana penyelidik dan penulis ilmiah. Dr. Asma telah menghasilkan banyak karya ilmiah berkaitan dengan bahasa dan linguistik, khususnya mengenai bahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh DBP. Salah satu hasil karya beliau yang paling terkenal ialah buku Nainu Melayu Tebu Tahlil, sebuah rujukan penting dalam memahami dan mengajarkan tata bahasa Melayu. Karya ini diterbitkan oleh DBP dan menjadi landasan untuk pengajaran tata bahasa moden. Melalui sumbangan ini, Dr. Asma membantu memperkukuhkan peranan DBP sebagai penerbit karya ilmiah yang berkualiti dan menjadi pusat rujukan dalam bidang bahasa Melayu. Peranan dalam memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dr. Asma sentiasa menekankan bahawa bahasa Melayu harus diangkat sebagai bahasa ilmu yang digunakan dalam bidang sains, teknologi dan pengajian tinggi. DBP sebagai badan yang bertanggungjawab mempromosikan bahasa kebangsaan sering bekerjasama dengan beliau dalam memastikan bahasa Melayu digunakan secara meluas dan pengajaran dan penyelidikan di universiti dan institut pendidikan. Pemikiran beliau mengenai pentingnya memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah membantu DBP melaksanakan program-program yang menyokong usaha ini, sekaligus memastikan bahasa Melayu kekal relevan dalam bidang pendidikan yang semakin global. Kajian mendalam beliau tentang
mengenai bahasa kebangsaan telah menjadi rujukan penting dalam usaha DBP menggupai dasar-dasar yang berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sumbangan Dr. Asmah dalam hal ini sangat signifikan dalam memastikan bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama dalam sistem pendidikan dan pentadbiran negara. Dr. Asmah juga sering diundang oleh DBP sebagai penceramah dan panel dalam seminar, konferensi berkaitan bahasa dan linguistik. Beliau sering memainkan peranan sebagai penasihat dalam pelbagai forum anjuran DBP yang bertujuan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pemerkasaan bahasa Melayu. Penglibatan beliau dalam acara-acara ini bukan sahaja memperkukuhkan peranan DBP sebagai institusi yang berwibawa dalam bidang bahasa, tetapi juga menjadikan DBP sebagai pusat pemikiran kritis dalam perbincangan bahasa Melayu dan linguistik. Peranan Dr. Asmah Haji Omar dalam Dewan Bahasa dan Pustaka adalah jelas dan tidak dapat dinafikan. Beliau bukan sahaja menyumbang melalui karya dan kajian ilmiah, tetapi juga memainkan peranan penting dalam memperkasa dasar bahasa kebangsaan. Seterusnya, DBP dengan kerjasama tokoh-tokoh seperti Dr. Asmah telah berjaya meneguhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Tanpa usaha gigih beliau dan tokoh-tokoh yang lain, kedudukan bahasa Melayu tidak mungkin mencapai tahap yang kita nikmati hari ini. Kita lanjutkan dengan pemikiran Dr. Asmah Haji Omar. Silakan saudara Mufti. Baiklah, saya akan mengupaskan tentang pemikiran Dr. Asmah Haji Omar. Yang pertama, pemikiran tentang bahasa Melayu dan alam Melayu. Pemikiran dan pengalaman orang Melayu yang digambarkan dalam bahasa mereka dikaji oleh Asmah Haji Omar 1993. Pemikiran tentang bahasa Melayu dan alam pemikiran dan pengalaman orang Melayu yang digambarkan dalam bahasa mereka dikaji oleh Asmah Haji Omar 1993. Penelitian terhadap bahasa kanak-kanak khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian ini dilakukan secara pemerhatian dan perbincangan yang tertumbuh pada berbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa daripada penemuan beliau mengenai bahasa subjek penelitian adalah sama dengan penemuan dalam bahasa lain, tetapi terdapat perbezaan pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Asmah Haji Omar 2008, Ensiklopedia Bahasa Melayu adalah tempat terbaik untuk mendapatkan pemahaman dan susul galur bahasa Melayu. Ensiklopedia membincangan sejarah, variasi tulisan, ejaan fonetik, fonologi, nahwu, morfologi, sintaksis, ragam dan etimologi bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam 4 keluarga bahasa Austronesia, Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polinesia. Bahasa-bahasa yang tergolong dalam keluarga Indonesia sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat, manakala keluarga tiga lain dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana mereka terletak di kawasan yang terletak di sekitaran lautan. Pemikiran tentang nahwu dan tata bahasa adalah menjadi pencapaian Asmah Haji Omar pada tahun 1976 untuk mengenai beberapa prinsip fonologi yang menyokong analisis Zahbah mengenai sistem ejaan bahasa Melayu. Sebagai contoh keutamaan ucapan di atas tulisan, huruf sebagai lambang bunyi dan hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Menurut Asmah Haji Omar adalah unit 5 tata bahasa yang paling penting dalam bahasa Melayu. Ayat mesti dimulakan dengan pelakuan yang tenang dan juga diakhiri dengan pelakuan yang tenang. Pemikiran tentang wacana seperti yang dinyatakan oleh Asmah Haji Omar 2006, wacana akademik ialah usaha kreatif yang menggabungkan elemen psikologi, sosial, retorik dan bahasa. Oleh itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak begitu tepat.
teori kreatif membantu Asma Haji Omar menyampaikan pemikirannya. Ia juga menawarkan nasihat tentang cara menggunakan pelbagai strategi untuk membuat wacana akademik yang baik. Satu garis panduan untuk mengeja dan membentuk istilah terdiri daripada pedoman umum ejaan dan pembentukan istilah. Baiklah, peranan sudah, pemikiran pun sudah. Jadi seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi Dr. Asma Haji Omar dalam perabatkan bahasa Melayu? Keberbagai dialek dan bahasa di Malaysia. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, Malaysia terdiri daripada masyarakat yang bertutur dalam pelbagai bahasa dan dialek. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh Dr. Asma ialah bagaimana untuk memastikan bahasa Melayu dapat memainkan peranan sebagai bahasa kebangsaan yang menyatukan rakyat Malaysia. Namun begitu, dalam usaha ini beliau turut berdepan dengan isu untuk tidak mengabaikan kepentingan bahasa dan dialek lain seperti bahasa Mandarin, Tamil dan dialek-dialek tempatan. Dr. Asma sering menekankan bahawa walaupun bahasa Melayu adalah bahasa perpaduan, kita perlu menghormati dan melindungi kepelbagaian linguistik yang menjadi khazanah budaya negara. Pengaruh bahasa Inggeris adalah cabaran yang dihadapi oleh Dr. Asma Haji Omar. Pengaruh bahasa Inggeris merupakan satu lagi cabaran besar yang dihadapi. Di Malaysia, bahasa Inggeris sering digunakan dalam bidang pendidikan, teknologi dan ekonomi. Walaupun penting untuk menguasai bahasa Inggeris bagi menghadapi persaingan global, Dr. Asma melihat bahawa kita tidak boleh mengetepikan bahasa Melayu dalam proses ini. Cabarannya ialah bagaimana untuk memastikan bahawa bahasa Melayu kekal relevan dan digunakan secara meluas tanpa meminggirkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang penting. Dr. Asma sering mengingatkan tentang pentingnya mengukuhkan bahasa Melayu dalam sektor-sektor penting seperti pentadbiran dan pendidikan tinggi. Seterusnya, pendidikan dan kualiti pengajaran bahasa Melayu. Hadirin sekalian, cabaran seterusnya adalah dalam memastikan kualiti pendidikan bahasa Melayu yang tinggi. Dr. Asma sering prihatin terhadap kualiti pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Cabarannya ialah memastikan bahawa guru-guru bahasa Melayu menerima latihan yang mencukupi dan menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan untuk menarik minat pelajar. Dalam era globalisasi dan digital ini, sistem pendidikan bahasa Melayu harus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Namun begitu, Dr. Asma sering menekankan bahawa nilai-nilai bahasa Melayu tradisional seperti sopan santun dalam bahasa tidak boleh diabaikan. Saya serahkan kepada saudari Edina. Menjaga warisan budaya. Bahasa Melayu adalah cerminan identiti dan warisan budaya bangsa. Di sekolah, peranan bahasa Melayu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya yang kaya dengan nilai-nilai tradisi. Menurut Dr. Asma, apabila pelajar diajar dan diasuh dalam bahasa Melayu, mereka juga secara langsung didedahkan kepada nilai-nilai murni, adat resam dan sejarah yang terkandung dalam bahasa itu. Ini membantu pelajar memahami akar budaya mereka dan menjadikan mereka lebih berbangga serta menghargai jati diri sebagai rakyat Malaysia. Pendidikan yang berteraskan bahasa Melayu di sekolah memastikan warisan ini terus hidup dan diwarisi oleh generasi akan datang. Seterusnya, meningkatkan keyakinan diri pelajar. Satu lagi kepentingan yang sering ditekankan oleh Dr. Asma ialah peranan bahasa Melayu dalam meningkatkan keyakinan diri pelajar. Apabila pelajar menguasai bahasa kebangsaan dengan baik, mereka akan lebih yakin dalam menyuarakan pandangan dan berinteraksi dalam pelbagai situasi. Bahasa Melayu yang mantap dalam diri pelajar akan memberikan mereka berkeyakinan untuk menyertai diskusi, membentangkan idea dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti akademik serta co-curriculum.
Seterusnya, bahasa kebangsaan yang difahami dan digunakan dengan baik membolehkan pelajar berinteraksi dengan lebih berkesan, bukan sahaja di peringkat sekolah tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Menyokong dasar pendidikan negara, Dr. Asmah turut melihat bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu di sekolah adalah selaras dengan dasar pendidikan negara. Sistem pendidikan Malaysia menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam kebanyakan mata pelajaran terutama di peringkat sekolah rendah dan menengah. Dengan ini, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam membentuk identiti nasional. Menurut Dr. Asmah, adalah penting untuk memastikan dasar ini dipertahankan dan diperkukuhkan bagi memastikan bahasa kebangsaan terus relevan dan tidak dipinggirkan oleh pengaruh bahasa asing. Pendidikan dalam bahasa Melayu membantu melahirkan pelajar yang berjiwa patriotik dan mempunyai rasa cinta terhadap negara. Saya serahkan kepada saudara. Seterusnya, dalam era teknologi maklumat yang semakin pesat, bahasa raja ataupun penggunaan bahasa Melayu yang dicampur adukan dengan bahasa Inggeris. Bertanya je enter tu. Sila ingatkan tadi. Macam tu. Seterusnya, dalam era teknologi maklumat yang semakin pesat, bahasa raja atau penggunaan bahasa Melayu yang dicampur adukan dengan bahasa Inggeris dan bahasa lain menjadi cabaran yang ketara. Di platform media sosial, kita sering melihat bahasa yang digunakan menjadi kurang formal dan bercampur-campur. Ini memberi kesan kepada pengembangan bahasa Melayu yang betul, terutama di kalangan generasi muda. Dr. Asmah sering mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keutuhan bahasa Melayu, terutamanya dalam situasi formal dan rasmi. Namun, beliau juga sedar bahawa kita perlu fleksibel dan menghadapi perubahan zaman, tetapi tanpa mengorbankan asas dan nilai bahasa Melayu itu sendiri. Saya juga ingin berkongsi tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu di sekolah, khususnya dalam pendidikan, berdasarkan pandangan tokoh bahasa negara kita, Dr. Asmah Haji Omar. Sebagai seorang ahli bahasa yang dihormati, Dr. Asmah sentiasa memperjuangkan agar bahasa Melayu diberikan perhatian yang sewajarnya, terutama sekali dalam konteks pendidikan di sekolah. Berikut adalah beberapa kepentingan utama yang beliau sering tekankan. Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Menurut Dr. Asmah, memertabatkan bahasa Melayu di sekolah adalah penting kerana ia memainkan peranan utama sebagai alat perpaduan nasional. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya, dan bahasa Melayu berfungsi sebagai medium komunikasi yang menyatukan semua lapisan masyarakat. Di sekolah, bahasa Melayu harus dijadikan asas untuk membina sebagai kebangsaan dan pemahaman antara kaum dengan memastikan bahawa semua pelajar tanpa mengira latar belakang menguasai bahasa dengan baik, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan bersatu dalam masyarakat. Seterusnya, bahasa ilmu dan pendidikan. Dr. Asmah juga sering menekankan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa ilmu. Meskipun terdapat cabaran dalam memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam bidang sains dan teknologi, beliau percaya bahawa berpotensi untuk menjadi bahasa ilmu yang mantap. Dengan memperkukuhkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah, kita dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja fasih dalam bahasa kebangsaan, tetapi juga mampu memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bahasa tersebut. Bahasa Melayu perlu diterapkan secara mendalam dalam kurikulum pendidikan agar ia dapat menjadi medium utama dalam menyampaikan ilmu, terutamanya di peringkat rendah dan menengah.